Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat taufik dan hidayahnya yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita berada di atas landasan yang benar. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-116. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-65 dan 66 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual-bual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih dengan alasan yang dusta. Kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang yang terus bersalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan nakhudu yang bermaksud berbual pada ayat innama kunna nakhudu wa nal'ab, iaitu sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main, berasal dari perkataan khawd yang bermaksud terjatuh ke dalam air sambil berusaha meninggalkan tempat itu, namun bukan dengan cara berenang. Seseorang yang jatuh ke tempat air yang dalam, kakinya tak menyentuh dasar sungai atau laut tempat dia terjatuh, dia tidak dapat berjalan kerana tiada tempat untuk berpijak. Maka begitulah Al-Quran menggambarkan perkataan yang tidak mempunyai asas dan tempat berpijak. Al-Quran sering menggunakan kata ini untuk menggambarkan ucapan-ucapan yang memperlekehkan agama. Apa yang dimaksudkan oleh golongan munafik dalam ayat ini ialah bicara yang tidak serius dan tak bererti serta tak perlu diperhatikan. Perkataan yal'abu yang bermaksud bermain berasal dari perkataan la'iba yang bermaksud ucapan atau perbuatan yang tak mempunyai tujuan tertentu, sekadar untuk menghibur hati dan menghabiskan waktu. Boleh jadi juga difahami sebagai aktiviti yang tak sesuai pada tempatnya. Oleh itu, maka air liur yang keluar tanpa disedari dan meleleh keluar bukan pada tempat yang sepatutnya dinamakan lu'ab. Manakala perkataan ta'taziru yang bermaksud kamu berdalih pada ayat la ta'taziru, iaitu janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, berasal dari perkataan yang bermaksud hilang dan terhapus.
Perkataan alasan atau dalih dikenali dalam bahasa Arab sebagai uzur kerana ia diharapkan dapat menghapus kesalahan. Ada juga yang berpendapat ia berasal dari perkataan yang bermaksud memotong kerana ia diharapkan memotong dan menghentikan kecaman akibat kesalahan yang dilakukan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-65 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang caci maki yang mereka lontarkan, tentulah mereka akan mengatakan bahawa apa yang diucapkannya itu hanyalah senda gurau belaka. Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respon dengan berkata, apakah kamu tidak menemukan sasaran untuk olok-olokkanmu dan persenda gurauan selain Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Ayat ini tegas menyatakan bahawa mempermainkan kitab Allah dan mencemuh Rasulnya adalah perbuatan kufur yang tidak dapat dimaafkan. Seterusnya, tafsir bagi ayat ke-66 surah At-Taubah pula menyatakan larangan kepada golongan munafik menyebut keuzuran mereka untuk menghindari dosa yang telah mereka lakukan. Mereka memang benar-benar kufur setelah berpura-pura beriman. Kesimpulannya, menurut Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ayat ke-65 dan ke-6 menjelaskan bahawa orang munafik sangat takut kepada Allah yang menurunkan surah yang isinya membuka rahsia dirinya. Allah turut menjelaskan bahawa orang munafik akan membuat pelbagai dalih untuk menghindari tuduhannya. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-65 dan ke-66 surah Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan lagi perangai sebahagian orang munafik yang suka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara, terutama dengan mencaci dan mengumpat baginda. Antara umpatan itu ialah mereka menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendengar dan percaya kepada semua berita yang didengarnya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan supaya baginda menjawab dengan menyatakan baginda suka mendengar berita dan perkara yang baik sahaja serta akan menyiasat terlebih dahulu sesuatu perkara jahat yang didengarinya. Baginda percaya kepada berita yang didengari daripada orang yang beriman sebab baginda yakin dengan keikhlasan mereka. Orang yang suka menyakiti dan mengganggu Rasulullah SAW diberi ancaman dengan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak. Orang munafik juga ialah orang yang suka berbohong dan suka membuat sunnah palsu untuk mendapat kepercayaan orang Islam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang paling utama dicari keredaannya melalui sikap taat setia dan menghormati Rasulullah SAW, bukan dengan cara mencaci dan mengumpat sekiranya mereka benar-benar beriman. Di samping itu, orang munafik sangat bimbang dan cemas jika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surah yang membongkar dan mendedahkan isi hati mereka yang busuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diarahkan supaya memberitahu mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membongkar segala perkara yang dibimbangi oleh mereka. Jika mereka disoal dan diminta untuk bertanggungjawab di atas perbuatan jahat mereka, pasti mereka akan menyatakan bahawa mereka berolok-olok dan bergurau sahaja, sedangkan mereka tetap setia kepada Rasulullah SAW dan agama Islam. Tetapi Allah dan Rasulnya bukan bahan mainan yang hanya sesuai untuk dijadikan bahan senda gurau. Pada ayat ke-66 surah At-Taubah, orang munafik diberi jawapan bahawa mereka tidak perlu risau meminta sesuatu dengan berselindung di sebalik sumpah-sumpah palsu kerana mereka tidak akan diberi kepercayaan lagi. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-65 surah At-Taubah ini menjelaskan sababun nuzul. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Munzir dan Abu Syekh dari Qatadah, ketika dalam perjalanan perang Tabuk, berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa orang munafik berbisik-bisik. Ada yang berkata, apakah orang seperti dia
ini ingin menakluk istana-istana di Syam dan benteng-bentengnya? Hayhata, sekali-kali tidak. Ini merupakan antara bentuk cemuhan orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memandang rendah kekuatan tentera baginda, sebaliknya mengagungkan kebesaran dan kekuatan tentera Rom. Setelah itu datang isyarat Tuhan kepada Rasul tentang percakapan bisik-bisik itu. Lalu baginda panggil mereka yang berbisik-bisik dengan mendekatkan kenderaan mereka kepada baginda. Lalu berkata, kamu telah bercakap begini dan begitu, iaitu memperkecilkan kekuatan Rasul, bahawasanya baginda tidak akan mampu menakluk istana-istana di Syam dan benteng-bentengnya itu. Mereka dengan mudah menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Menurut Hamka lagi, bangsa Arab pada waktu itu ada suatu dongeng atau mitos yang berakar umbi, iaitu bangsa Rom merupakan bangsa yang sangat kuat. Mereka selalu pergi dan pulang ke Syam. Mereka melihat kebesaran bangsa Rom dan mereka tahu bahawa orang Arab bahagian utara sudah banyak yang tunduk kepada kekuasaan besar itu. Padahal kalau mereka orang beriman, nescaya mereka akan percaya penuh kepada Rasul. Sebesar apapun kuasa dan pengaruh bangsa Rom, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan takut menghadapinya. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memimpin perang Tabuk. Orang munafik pergi juga berperang, tetapi hati mereka ragu terhadap Rasul. Mereka tidak yakin akan menang, tetapi mereka ikut sahaja. Apabila ditanya secara berdepan, mereka berkata bahawa mereka hanya bersenda gurau dan berolok-olok. Di sinilah datang teguran keras bahawa Allah dan Rasulnya tidak boleh dipermainkan, apatah lagi ketika dalam peperangan. Bisik-bisik yang akan melemahkan semangat, akan merosakkan disiplin perang. Peperangan bukan sebuah perjalanan untuk bermain atau bercuti di tepi pantai. Profesor Dr. Hamka mentafsirkan ayat ke-66 surah At-Taubah dengan menjelaskan bahawa jawapan yang diberi oleh golongan munafik merupakan alasan yang dicari-cari. Dengan percakapan memandang enteng kekuatan Rasulullah SAW dan tenaga kaum mereka sendiri, bermakna mereka telah kafir sesudah iman. Asalnya mereka telah mengaku beriman, sebab itu mereka turut pergi. Tetapi di tengah jalan, hati mereka menjadi ragu. Lalu mereka pandang enteng kekuatan Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya lagi kepada kepimpinannya. Oleh itu secara tidak langsung, mereka telah kembali kafir. Selain itu ada segolongan daripada mereka yang telah munafik, tetapi segera bertaubat. Mereka itu akan dimaafkan oleh Allah. Tetapi ada segolongan lagi yang akan mendapat azab kerana meskipun telah diajar, disindir, dibongkar rahsia oleh wahyu, namun mereka juga tidak mahu berubah. Ini seperti Abdullah bin Ubay yang sampai kepada saat matinya masih tetap bersikap bermuka dua, mencemuh di belakang dan tidak berterus terang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-65 ke-66 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-65 dan ke-66 surah At-Taubah ini menjelaskan rahsia hati orang munafik yang dibongkar melalui wahyu, sekaligus sebuah penegasan bahawa Allah dan Rasul tidak boleh dipermainkan. Oleh itu, kedua-dua ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah mampu mendedahkan isi hati sebenar seorang manusia. Meskipun secara zahir, kita melafazkan perkataan lain di hadapan manusia, Allah Maha teliti dan mendengar setiap lintasan hati yang tersembunyi. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang tidak menyedari hakikat kebersamaan Allah dalam setiap masa. Ramai yang tahu Allah itu wujud, namun kesedaran bahawa Allah mengetahui segala zahir dan batin masih perlu diperbaiki. Keruntuhan akhlak seperti berzina, membunuh, keganasan rumah tangga dan pengabaian hak suami isteri, kebanyakannya bermula daripada lisan yang menipu dalam hal-hal kecil. Tidak jujur dalam berkata-kata,
mengundang kepada penipuan terhadap dosa-dosa besar pula. Tiada kegerunan terhadap azab Allah yang maha teliti, menjadikan manusia saling menzalimi antara satu sama lain. Malangnya, ini merupakan ciri-ciri munafik yang sering diceritakan dalam Al-Quran. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kazaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, iaitu apabila berbicara, dia berdusta, apabila berjanji, dia mengingkarinya, dan apabila diberi amanah, dia melakukan khianat, tidak melaksanakan amanah ataupun pecah amanah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-65 dan ke-66 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah menjauhi ciri-ciri orang munafik yang sering bermuka-muka dalam berkata-kata, namun hakikatnya membenci, memandang rendah dan hina di dalam hati. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa memperbaharui niat baik dalam melakukan sesuatu, kerana Allah sentiasa peka dan maha mendengar setiap lintasan jahat atau niat buruk yang hadir dalam hati kita. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.